Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah pagi ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernafas akan merasai kematian. Nak tak nak kita akan lalui satu fasa, iaitu fasa kematian. Dan sebelum mati itu ada yang disebut dengan sakaratul maut. Ada yang disebut dengan nama nazak. Bagaimana kita menghadapi orang yang sedang sakarat, bagaimana keadaan, apa yang perlu kita buat ketika menghadapi orang yang nazak. Datang-datang tengok balik, tengok balik kan. Apa yang Nabi ajar pada kita supaya dapat meringankan orang yang sedang nazak ya? Kita nak tolong yang lain tak boleh, sebab orang yang nazak ni nak mati ni sengsara. Orang yang nak mati ni tuan-tuan berat kan? Nampak macam senang, tapi hakikatnya kematian satu perkara yang sangat berat. Maka Nabi mengajarkan kepada kita beberapa perkara sewaktu kita menghadapi orang yang sakaratul maut. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah seseorang yang menjelang kematiannya lalu dibacakan surah Yasin di atas kepalanya, melainkan akan dimudahkan baginya, yakni proses kematian dia. Nabi suruh kita datang tengok orang yang sedang nazak itu dengan cara membaca Yasin di atas kepalanya, duduk kat kepala ni kita bacakan Yasin. Kita ni tengok kadang-kadang orang baca Yasin lepas orang meninggal. Orang meninggal dia baca Yasin kan? Dah meninggal dah betul baca Yasin kan, duduk baca Yasin kan. Sedangkan Nabi suruh sewaktu bila nak baca Yasin ni,
iaitu ketika dia tengah nazak. Nazak ni mana tuan-tuan? Sakarat ni kat mana? Bila nyawa telah sampai ke halqum. Kalla iza balaghatit taraqi. Maknanya Allah Ta'ala kata, bila mana dah sampai nyawa dekat sini, ke halqum lah, bawah dah tak ada dah, kaki dah tak ada, kaki pun dah tak boleh tegak dah, kaki tu lagu tu kan, pelipat pun dah rapat, pinggang pun dah rapat kan, tinggal yang kat sini je yang berombak lagi lah, kan, iaitu orang yang nazak. Di waktu itulah kita membacakan surah Yasin bagi orang yang sedang nazak ini. Kata Nabi SAW, pertama ialah membaca surah Yasin. Kemudian yang kedua juga diberitahu oleh Nabi SAW ialah dibacakan kepadanya surah Ar-Ra'du. Biasa orang baca surah Yasin je tuan-tuan, surah Yasin, anak meninggal surah Yasin kan. Sedangkan Ibnu Abi Syaibah dan Al-Mawarzi meriwayatkan bahawa Jabir bin Zaid pernah berkata disunnahkan membaca surah Ar-Ra'du di sisi orang yang sedang sakaratul maut. Hal itu, kata Jabir, ialah dapat meringankan beban si mati, memudahkan proses kematiannya. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis ini membicarakan bila kita ziarah orang yang sedang nazak, orang yang nak meninggal, pertama baca surah Yasin, kedua membaca surah Ar-Ra'du, di mana di kepala orang yang dah nak mati ini. Bukannya kata ulama kata tidak perlu dibacakan surah Yasin setelah dia meninggal dunia. Maknanya kata Ibn Hibban, yang dimaksudkan dalam hadis tu ialah bila mana orang tu tengah sakaratul maut, kerana dah jadi mayat itu tidak perlu dibacakan surah Yasin lagi. Kita ni kadang lepas mati baru nak baca Yasin lah, ambil Yasin pakat duk baca lah kan. Patutnya kita baca sebelum. Satu. Yang kedua, kata ulama, setelah dia mati kita bersihkan mayat itu dulu kan, kita tukar pakaian dia. Ni kadang-kadang ahli waris telefon, Ustaz dah meninggal, Ustaz ayah saya, boleh tak tolong uruskan? Kita pun sampailah rumah dia kan, tengok baju pun dia tak gunting lagi, tak tanggal lagi, tak tukar lagi kan, semua tak buat lagi tuan-tuan. Kadang-kadang kita dipanggil ni tuan-tuan, kenapa tak uruskan ni? Oi, mana kita tahu Ustaz kan, mana kita orang tahu. Patutnya yang sibuk-sibuk baca Yasin ni buat apa? Bersihkanlah jenazah ni dulu, laplah jenazah ni, ambil tisu basah ke, takut najis yang keluar sewaktu dia meninggal. Nak meninggal ni kan menahan kesakitan sewaktu nak mati, kadang sampai keluar najis dan sebagainya tuan-tuan. Maka sepatutnya bila dah meninggal kita bersihkan jenazah ni, kita gunting pakaian dia, kita bersihkan dia, lap semuanya, kemudian kita sapukan minyak pada sendi-sendinya. Ini yang sepatutnya ahli waris buat lah. Tapi kalau ahli waris tak buat ni kan, sehingga kan mayat tu kadang-kadang susah nak dimandikan, susah nak dikapankan, tangannya keras dan sebagainya lah, susah nak buat. Sebab kita sebagai ahli waris tak tahu menghadapi orang yang mati, orang yang nak sakaratul maut kan? Sebab itu pertama-tama sekali kita dudukkan orang yang nak meninggal ni macam mana. Macam mana kita nak baringkan orang yang meninggal, nak meninggal ni, orang nazak ni. Maka ada dua perkara yang kita kena ingat. Biasanya orang akan baringkan jenazah ini kaki melunjuk ke arah kiblat, tak?
Mana kiblat? Sini kiblat. Kaki mana? Kaki sini. Kepala sana. Arah macam itulah. Kalau dia bangun terus kan. Biasa macam itulah. Sedangkan ada lagi satu yang disuruh oleh ulama, ialah mengiringkan orang yang nazak. Maknanya yang rusuk belah kanan, kita ngiringkan dia arah ke kiblat, kakinya lurus ke kiblat, kepala sana ataupun kepala sini. Yang penting rusuk kanan ni duduk di bawah, kita ngiringkan dia. Tapi persoalannya ialah, bolehkah orang yang sedang nazak ini nak baring lagu tu? Ulama bahaskan ada dua cara lah. Biasa kita buat ialah kepala sana, kaki sini, itu yang kita biasa buat. Setelah itu, setelah mati, setelah meninggal dunia, maka kita bersihkanlah jenazah ni dulu. Pertama-tama kita kena buat ialah bersihkan jenazah dulu sebelum kita dibacakan surah Yasin tu. Satu orang yang datang tanya dulu nak baca Yasin, jenazah dah bersih belum? Ni duduk-duduk ambil surah Yasin. Kan. Yasin wal Quranil Hakim. Jenazahnya dalam keadaan kotor. Jenazahnya masih belum dibersihkan. Jenazahnya masih dalam keadaan ada najisnya. Itu pun seronoklah baca Yasin kan. Sedangkan kata ulama, menurut Ibn Hibban, orang yang dah jadi mayat tidak perlu dibacakan surah Yasin lagi. Ini menurut kitab Jalaluddin As-Sayuti dalam kitabnya Ziarah Alam Kubur. Imam Jalaluddin As-Sayuti kata dalam kitabnya Ziarah ke Alam Barzah ini, dia kata menurut pendapat Ibn Hibban, tidak perlu lagi dibacakan surah Yasin setelah dia menjadi mayat. Maknanya dah matilah, tak perlu baca. Habis buat apa Ustaz? Tengoklah. Dah, bersihkan dia dulu. Setelah dibersihkan jenazah, maka kita ikatlah. Tutup. Kadang-kadang orang meninggal ni terbuka kan. Ini ikat ni, ikat kepala ni lah. Bila dah ikat kepala, tutup lubang hidung dia semua-semualah. Takut timbul fitnah. Dah disapukan minyak pada sendi-sendi dia, bagi lembut jenazah ni. Kemudian kita qiyamkan dia. Kemudian kita tutup lubang-lubang yang ada, lubang hidung dia, telinga dia, sebab takut menimbulkan fitnah. Katalah kita dah ikat, lubang hidung tak tutup, lubang telinga tak tutup, tiba-tiba adalah semut ke apa ke masuklah lubang hidung ni, masuklah lubang telinga. Saat lagi waktu kita nak angkat, nak mandi, semut ni keluarlah apa keluar, dia akan menjadi fitnah. Dia kata hidung pun dah ada semut tu. Macam jenazah ni awal-awal lagi dah ditunjuk kat Tuhan, tunjuk tang pada semut baru masuk, jadi kita tak tutup lubang hidung tu. Kita kena tutup lubang hidung tu dengan kapas supaya tidak menimbulkan fitnah. Setelah ditutup, diikat semua-semua ni, kemudian sendinya telah dirapatkan, ikatlah betisnya dan sebagainya sebelum dimandikan. Ini tuan-tuan, kadang-kadang orang tak faham dalam masalah jenazah ini menghadapi orang yang baru meninggal ni tuan-tuan. Saya kadang-kadang pergi waktu nak, bila dipanggil, Ustaz boleh tak uruskan jenazah ni? Saya kata dah urus dah siap tukar pakai ke, dah gunting ke baju kan? Sampai-sampai belum lagi, tapi orang sibuk dah baca Yasin. Saya duduk tengok baca Yasin. Saya tanya, dah bersih jenazah ke? Tak tahulah. Dia kata kami baca Yasin je kan? Sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita. Kemudian setelah siap semua-semua ini, kemudian diajarkanlah, dibacakanlah doa, ya Allah ampunilah si fulan, anak-anak si fulan ni, tenangkanlah pembaringannya, luaskanlah kuburnya ni, kita doakan dia lah. Ini yang disuruh Nabi SAW.
Setelah dibacakan Yasin semua-semua, di samping itu ahli waris menitiskan air di bibir orang yang nazak. Bukan pakai macam tuang itu tak. Bukan pakai sudu, tetapi pakai kain percun. Kain ni tuan lipat, ada ujung dia tu, kita celup air, kita titiskan di bibir dia. Sikit basahkan dia. Sebab orang yang nak meninggal ni, kata Nabi SAW, sangat-sangat dahaga. Andai katakan lautan itu diberikan minum pun dia tak rasa puas. Maka kita sentiasa menitiskan air kat bibir dia sewaktu dia nak meninggal. Dan yang seterusnya, kata ulama, naklah ditalqinkan dia. Apa dia talqin? Mengajarkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Talqinnya ada dua orang Melayu ni. Satu yang disebut talqin ni sebenarnya ialah mengajar dua kalimah syahadah. Tapi talqin orang Melayu tu yang kat kubur tu. Wahai si Fulan bin si Fulan, sesungguhnya kamu telah dikembalikan kepada Allah. Kamu telah meninggalkan segala kenikmatan dunia buat selama-lamanya. Maka tinggallah kamu di sini buat selama-lamanya. Sebentar lagi kamu didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kamu, maka janganlah kamu gerun dan gentar. Sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu jua. Kan? Yang mengajar atas itulah sedap, ya kan? Yalah, duduk atas, yang nak nanggung resiko bawah tu. Kan? Kalau dia boleh bercakap lah bawah tu kan, kau iyalah mam, kau tak gerun tak gentar, kau turun mam tengok. Bagi aku naik dulu. Kan? Sombong betul ayat dia kan. Janganlah gerun dan gentar. Malaikat yang dengar tu pun geram, ya kan? Dia ni kalau aku dapat nyayang dia ni, kan? Sedap betul, jangan gerun, jangan gentar, tuan-tuan. Sedangkan disebut dalam kitab, orang yang dengar, kalau terdengarlah suara malaikat Munkar Nakir ni, kok tembuslah satu lubang jarum dia, suara tu keluar, habis mati semua orang. Datang tu imam kata, janganlah kamu gerun dan gentar. Sedap betul kita. Tu talqin orang Melayu kita lah. Sampailah habis. Tetapi dalam kitab menyebutkan yang dimaksudkan talqin itu ialah mengajarkan orang yang nak mati ni tadi dengan kalimah dibisikkan kat telinga dia. La ilaha illallah. Susah ni tuan-tuan, sebab waktu kita bisik tu macam-macam ujian dia yang datang. Anak datang, harta datang, semua datang mengerumuni dia. Kita pula sibuk duk ngajar dia ngucap, kan? Dia duk gelisah nak tinggalkan itu, nak tinggalkan, semua datang ni. Orang yang sakaratul maut. Sebab itu tuan-tuan, siapa orang yang disunnahkan, siapa orang yang paling aula mengajarkan, mentalqinkan dengan kalimah la ilaha illallah ini supaya mudah dia ikut? Artinya ialah bagi orang yang pernah duduk atas dunia sama dia ni, yang paling dia sayang, yang paling dia cinta, yang atas dunia ni dulu cakap dia tu, si orang yang nazak ni memang dengar cakap dia. Contoh kita dengan anak-anak. Anak kita ada 5 orang. Dari 5 orang ni, ada seorang anak ni, kalau anak ni bercakap, kita terima. Yang lain cakap, yang 4 orang lagi tu memang kita, kau tak payahlah ajar aku, lagu tu. Tapi jangan seorang ni cakap. Kalau seorang ni cakap, confirm mesti, betul lah, betul tu. Elok kat tu. Dia memang elok, memang betul, setujulah maksud dia kan. Saya sama je Ustaz, anak-anak mana boleh sama. Dia tak sama punya, tuan. Dia mesti ada sayang, dia lebih, ada kurang sikit lah. Mestilah ada kasih sayang tu. Dia bukan boleh main-main, tuan-tuan. Macam bini lah. Bini ramai, tuan, 4 orang. Sama tak sayang kita 4-4 tu? Agak-agak lah sama.
Bohong kata sama ni. Bini pertama umur 62. Bini kedua umur 57. Bini ketiga umur 42. Bini keempat umur 25. Agak-agak mana bini yang paling kita sayang? Sama? Yang tua? Mana 67 tu lah? Tak payah nak ngakal. Mana mahu je tuan-tuan. Mana mahu dalam masjid pun nak bohong ni. Mana mahu je 67. Dah tentu-tentulah 25. Kan? Aduh. Tuan-tuan saya pun tuan-tuan nak akal macam mana ni. Kan? Tapi bini yang umur 25 ni pula, bini-bini lain tak tahu. Rahsia lah, kita pun nikah senyap-senyap, ya kan? Nikah senyap-senyap, kan? Tahu-tahu nikah umur 25. Bini itulah yang paling kita sayang, kan? Apa dia cakap, apa dia minta, semua boleh bagilah. Kok yang 67 minta, tak payahlah, dah tua, kata dia, kan? Tak, semuanya tak payah, pasal dah tua semua, kan? Yang 25 minta, semua okey semua, pasal muda, kan? Dia ni lah bini yang patut ngajar ngucap tu. Tapi masalahnya pula bini-bini lain tak tahu. Agak-agak macam mana bang? Macam mana nak buat tu? Kan? Kangkuk datang dia ngajar ngucap, kangkuk terkejut beruk lah 3 orang ni. Kan? Disangka 3 rupa 4. Jadi orang yang paling dia sayang duduk atas bumi ni, waktu dengan dia dulu, kalau anak ni kalau bercakap, anak ni mesti dia dengar cakap. Semoga kan anak-anak ni kalau apa-apa nak cakap dengan ayah, mesyuarat, kau lah cakap. Ya apalah akulah. Kau lah, ayah dengar cakap engkau. Kita orang ni payah, dia tak nak dengar. Kalau kau cakap, dia mesti dengar. Maknanya anak ni lah yang disuruh mentalkinkan bapak tu. Dia dengar suara anak ni, dia setuju, ngikut, dia boleh ngikut. Kalau anak yang paling dia menyampah, kita suruh, kan? Dia dengar suara anak ataupun dia angin, itu suruh dia mengucap, tobat lahum, takkan tak ikutnya. Jadi suruhlah yang paling dia sayang, yang mentalkinkan ini, dengan membisikkan ke telinga dia ni kalimah la ilaha illallah, sampailah dia dapat mengucapkan kalimah tu, tuan-tuan. Setelah dia dapat mengucap, kata ulama, maka naklah dibiarkan dia, jangan dikacau dia lagi, biar dia kembali dengan tenang. Man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhalal jannah. Biarkan dia pergi dengan tenang, jangan diganggu lagi lah. Setelah selesai semua, dah betul-betul meninggal, kan, kita uruskanlah dia, tuan-tuan. Kita bersihkanlah dia, tuan-tuan. Justru itu jenazah ini, tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tak buat macam tu, kita biarkan saja. Kadang-kadang mayat tu jadi keras lah, mayat itu. Sebenarnya bukan masalah yang lain, tapi masalah kita tak faham nak menguruskannya. Kita tak faham nak buat macam mana jenazah ni, tuan-tuan. Kadang matanya celik. Orang kata mati mata celik ni pasal apa, tak tahulah. Dia kata tak sampai hajat, saya tak tahulah, kan. Dia kata pasal apa celik mata dia, kan. Dia mati-mati mata celik terbuka, kan. Pasal apa terbuka? Kita pemula BCN, dia ada benda nak tak dapat. Apa dia? Semalam dia nak makan buah temikai, tak sempat beli, dia meninggal dia. Pasal tu celik mata dia, tak ada kena-mengena langsung. Tak ada pasal kempunan, tak ada, mana ada. Tuan-tuan, roh ni keluar, kita boleh tengok. Roh kita keluar ni kita boleh tengok, tuan-tuan. Sebab roh kita ni ada 2 benda yang nyambut dia. Satu, malaikat rahmat.
satu malaikat azab. Bila dia keluar, ruh yang baik ni akan disambut oleh malaikat rahmat. Dia tengok, senyum, dia tengok kan. Yang menyambut ni, Allah, wanginya apa semua kan. Sampailah dia tarik, tutup, senyum ada. Tu. Ni yang terbuka mata, terbeliak mata ni, tengok-tengok yang keluar yang nyambut tu malaikat azab. Terkejut, tak sempat nak katup, habis. Maka tu sebab dibacakan bismillah wa ala millati rasulillah, tutup mata dia. Jangan letak duit shilling. Kan? Letak duit shilling pula kat situ pasal dia apa? Kan? Tutup mata dia, usap mata dia, bagi terkatup balik. Tapi kalau orang Cina kan, orang Cina kadang bila dia mati tuan-tuan kan, dia pakai gam 3 second tu. Tuan-tuan, macam dia nak katup mata kan, apa dia buat? Dia ambil gam yang 3 second tu lah, cair tu kan, yang 3 second, pap, dia titik, pap, lekat. Tu dia titik sini, pap, lekat. Dia pakai jenis tu. Dia pakai jenis tu. Sebab saya yang tahu ni pasal saya tengok tuan kan, masa ngurus jenazah tu, saya kata terbuka mata Cina ni. Tu dia yang nak make up kan dia tu. Apa dia buatnya? Dia ambilnya gam 3 second tu, titiknya tu, lekat. Senang betul kau lekatkan mata kau ni kan. Dia pakai gam tuan, dia pakai gam 3 second lah. Jadi kita ni tuan-tuan, bila dah meninggal, kadang ada mata yang terbuka dan sebagainya lah kan, macam-macam lah tengok orang meninggal ni. Maka kita katupkanlah muka dia, kita uruskanlah dia tuan-tuan. Sebab itu orang yang meninggal ni jangan dibiarkan begitu saja tuan-tuan. Setelah ditutup selesai semua, barulah disahkan kematian dia, semua-semua dah dapat surat, barulah kita uruskan dia tuan-tuan. Barulah kita nak mandikan dia dan sebagainya. Cuma mandi jenazah ni tuan-tuan, tuan-tuan pun boleh mandikan, tak ada masalah pun. Tuan-tuan pada ilmu, mandikan orang mati, belum pernah orang mati komplain, belum. Tuan-tuan mandilah kan macam mana pun, dia takkan komplain air sejuk sangat ke, kuat sangat, tak ada. Cuma kenapa tak boleh mandikan? Kursus selalu tahulah kenapa tak boleh. Pasal jenazah ni tuan-tuan, dia ada 3 benda penting. 1, ilmu. 2, keyakinan. 2 ni ada, tak mungkin tuan-tuan boleh mandi jenazah, melainkan dia ada keberanian. Dia macam orang menyembelih jugalah. Pisau made in Germany, tajam lah. Kursus penyembelih selalu. Tapi nengok leher binatang tu, dah mula seram sejuk. Belum letak lagi, nengok pun dah macam, tak boleh nyembelih. Walaupun kita tahu putus urat itulah, putus urat ni, semua kita tahu, adab menyembelih semua tahu, tapi keberanian kita tak ada. Kan? Pegak pisau, Masya Allah, takat 10 ekor lembu tak payah asah punya. Tapi main dengan perasaan takut, tak boleh buat. Tuan-tuan ni semua boleh mandi jenazah, tapi kerana takut, akhirnya tak boleh mandikan. Tu je cerita dia, pasal takut. Kita ni ditanam dengan perasaan penakut. Kan? Sampai kan tengok keranda pun takut. Kalau kan, malam tadi orang gunakan keranda ni pasal hantar jenazah, malah nak taruh belakang, letak kat depan dah, betul kat pintu tu, letakkan keranda kan. Kita sampai pukul 5 pagi, tengok ada keranda, macam mau terkejut beruk kan, silap-silap mau duduk dalam kereta tu, tak turun-turun, padahal keranda ya kan ada apa pun. Perasaan takut tu ada. Sebab itu orang kata saya tak pandai mandi jenazah, bukan tak pandai, pembohong dia kata dia tak pandai mandi. Sebab mandi jenazah macam mandi orang biasa. Apa bezanya?
Tinggal lagi perasaan takut tu ada, takut dia bangun. Kan? Tengah-tengah mandi bangun dia. Kalau dia bangun bercakap, alhamdulillah. Ni bangun tak bercakap. Jenis bangun tegak lagu tu tengok. Pusing tengok. Yang ini yang menakutkan. Dia tak bercakap. Kalau dia bercakap, mampu kita tak takut. Dia bangun-bangun, apa hal? Apa hal? Apa hal? Lah, mandikan kau lah. Apa hal mandikan aku? Aku elok sihat, mandi apa? Aku tahu mandi sendiri. Mandi aja tu dihidup lah tu. Ni jenis bangkit tegak. Zap. Saya pernah lah kena sekali. Tu saya tahu tu. Tengah siram tu. Oh, dia bangkit tu. Macam robot dia bangkit kan. Dia bangkit tegak pula tu. Zap bangkit. Sudah. Bangkit pula kawan ni kan. Dia bangkit tu mata macam ni tuan. Sudah. Sampai terbayang-bayang balik rumah. Kan, benda tu kan. Tengok. Dah meloncat dah semua dah ni. Kita kena tunjuklah berani sikit pasal ustaz. Dalam hati aku pun takut. Ini kan kalau kau tak tolong aku meloncat juga ni kan. Saya kata duduk tenang-tenang biar dia bangkit tengok. Man, tapi bukan dia yang bangkit punya. Dia bukan jenazah tu bangkit. Member yang teman dia tu bangkit. Yang nompang kat dia tu. Jadi saya pun okeylah. Panggil anak dia, panggil waris. Sekejap. Waris pun terkejut. Hidup balik Ustaz? Dia bukan hidup saya. Dia bukan hidup. Dia kalau hidup, dia mesti bercakap. Ni dia tak cakap, tadi tengok kan. Pandang kita yang duduk depan ni, aku cakap, bangkit pula kau. And baca ayat pun tak mau turun. Baca ayat macam-macam pun pegang tak mau turun tuan. Dia tegak ke tu. Aku cakap dia ni lain macam ni. Tanyalah anak, ada tak arwah ni pesan apa-apa kalau dia meninggal buat apa? Dia kata tak ada pula ustaz. Tak ada Adakah dia bagi tahu apa-apa sebelum meninggal kena buat apa? Tak ada. Tanya bini dia. Dia tanya mak kamu, ada tak arwah ni pesan apa-apa kalau dia meninggal kena buat sesuatu? Lama. Dia tegak lama tu. Saya pun tengok kan. Nak buat apa? Nak mandi tak boleh. Nak turunkan tak boleh. Semua tak boleh. Tengoklah. Dia tengok kita tengok dia. Tengok. Asal ada ni kan. Dah lama-lama tu barulah bini dia datang. Ustaz, dia kata baru-baru ni arwah pernah cakap. Apa dia cakap? Dia kata kalau dia nak meninggal nanti, ambil ada keris dekat kepala katil dia tu, kat dinding tu, tolong cabutkan, cacak kat bumi. Orang dulu kan menuntut ilmu lain macam. Ada syarat, pantang larang dia semua ada. Dia saya kata, ada keris tu tak? Ada kat bilik tu. Pergi cabut. Nak cabutkan keris tu pun takut juga kan. Dia kata ustaz cabutlah. Lah cabut je lah. Dia kata ustaz lah cabutkan. Kan? Habis siapa nak tunggu ni? Ustaz pergilah cabut. Saya pun tengoklah. So kat katil tu keris tu cucuk lagu tu. So keris dulu kan. Saya pun buka lah keris tu. Ambil. Dia kata cacakkan kat bumi, tanam kat bumi. Sampailah dia dikebumikan, jangan cabut-cabut. Dah lepas tanam semua baru cabut. Ilmu. So itu tuan-tuan kalau belajar ilmu apa-apa pun, kalau ada pantang larang tuan-tuan ingat, sebelum mati beritahu bini dulu. Beritahu anak-anak dulu supaya senang. Gilah cacakkan kat bumi. Ambil, pergi luar tu cacak.
Cacak tu tumbang terus. Sap dia turun. Dia tumbang lah. Tumbang, kita pun mandikan dia. Lepas mandi semua siap, entah ke kubur, tanam, baru cabut. Ini ada yang kes yang baru ni, sebelum ni dia pegang tangan orang. Ini bukan bohong tuan. Dia pegang tangan orang. Ada satu kes baru ni, tak tahulah kes tu sebab melibatkan keluarga lah, kaum kerabat dia juga. Dia masuk bilik jenazah ni. Dia masuk bilik jenazah, tengok si mati ni. Kita ada sini lah, tu tengok. Dengarlah dia cakap. Dia kata apa? Aku takkan maafkan kau sampai bila-bila yang datang ziarah ni. Kita pun apa hal dia cakap lagu tu? Dia cakap lagu tu, tangan jenazah tu betul-betul melekat kat tangan dia. Dia cakap lagu tu, tangan tu pegang kat tangan dia ni. Betul. Jadi saya pun hidup balik. Dia buka-buka tak boleh, buka-buka tak boleh, tak boleh lepas. Tak boleh lepas ni. Pegang tak boleh, apa semua tak boleh. Dah kelang kabut dah. Tu kita tanya dia balik. Tadi tuan cakap apa? Apa tuan cakap tadi? Dia kata, saya takkan maafkan dia sampai bila-bila. Kenapa tuan cakap lagu tu? Tu nak macam mana ni? Apa punca dia? Rupanya dia pernah, si mati pernah datang rumah dia minta maaf, tapi dia tak maafkan si mati ni. Lepas tu dia datang ziarah tengok orang tu mati, dia pergi cakap lagu tu lagi. Aku takkan maafkan kau sampai bila-bila. Ni kau nak cakap pun janganlah cakap kat telinga jenazah tu. Pegang tangan tu. Apa kita nak buat? Terus kita suruh istighfar tuan. Dia pun istighfar semua. Taubatlah tuan, maafkanlah arwah ni, tak payahlah nak berdendam sampai dia mati pun tuan cakap lagu tu. Tu baru dah tak boleh lepas, baru dia cakap, saya maafkanlah si mati ni. Baru dia cakap. Masa dia cakap tu terlepas tangan tu. Dia cakap tu pun lepas tangan. Ni berlaku tuan. Ni berlaku sampailah ke sudah. So itu kita dengan mayat, walaupun dia dah mati, mulut ni kadang-kadang tak boleh nak jaga kan. Geram kan. Yalah, kadang-kadang saya yang mandi ke jenazah pun, saya hati tu bercakap juga kan. Tu kadang terfikir tu, siapa sombongan aku kalau aku mandi kan, nanti kau siap kau kan. Perasaan jahat tu ada tu kan. Tambah macam, dulu kau pernah maki aku kan, kau tunggu kau mati so memang aku peletuk kau tengok kan. Menggosok pun apalah kau kan. Kau nak sakit kau punya pasal lah, dulu sombong sangat hidup kan. Kadang ada perasaan tu kan, ada perasaan tu tuan-tuan. Jadi saya tengok ada beberapa perkara lah berlaku sewaktu nguruskan orang mati ni kan. Saya tu mulut kena jaga, semua kena jaga tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok orang ngurus jenazah ni tuan-tuan kan, pertama sekali mulut bila tengok jenazah tolong tutup lah. Apapun pada jenazah ni kena tutup tuan-tuan. Kadang tengok kaki, ya tengok badan melecet, dah lama kan. Kadang tengok dia kena kesan, kena belah apa semua ni, Allahu Akbar kan. Kadang tengok ada tattoo kan. Tengah-tengah mandi tattoo pula ada, macam-macam lah. Mulut nak bercakap kan, ini macam something betul, tengok kan, ada tattoo ni, ini mesti ganahnya ni kan. Dia nak bercakap je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, orang mati ni saya tengok banyak terjadi. Kadang-kadang kita tak faham macam mana kita nak urus. Satu. Yang keduanya kerana kita takut pada si mati ni. Padahal dia dah mati pun tak ada apa pun. Kita ni tengok keranda pun takut, tengok kubur pun takut, padahal dah kena ke bumi pun takut juga lagi
Ni kita lah. Pasal tu Nabi SAW kata, uruskan orang mati ni ada beberapa doa yang diajar Nabi SAW. Kita tengok orang mati pun ada cara, ada adab dia, tuan-tuan. Kita selalu tengok orang meninggal buka kepala dulu kan, muka kan. Jarang orang raba kaki jenazah dulu. Dia sampai-sampai raba kaki jenazah dulu kan. Jarang ni. Dia sampai-sampai duduk kat kepala. Lepas tu apa dia buatnya? Dia bukanya kepala muka kawan tu. Ni yang tak ada adab ni. Tak betul cara dia. Sebab takut nanti kita yang terkejut, bukan orang lain. Sebab jenazah ni kadang-kadang kalau kita tengok silat-silat ibulah kita terkejut. Terutama jenazah-jenazah yang teruk lah, tuan-tuan. Macam kami ngurus jenazah yang berprofil tinggi. Orang duk ingat berprofil tinggi ni VIP lah. Bukan. Jenazah berprofil tinggi ni ialah jenazah yang teruk, tuan. Diberikan amanah kepada kita orang ni untuk buat. Jenazah yang setahun tak berurus, waris tak tuntut, yang sebulan, yang mata dah tak ada. Yang jenis-jenis tu, tuan, yang dah pegang-pegang luruh daging. Kadang tak rupa daging kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar, tapi saya tak boleh tunjuk lah kat tuan-tuan. Nak tengok pun takut, tuan. Dah tak rupa orang. Dah tak rupa orang, tuan-tuan, jenazah tu. Kadang-kadang jenazah tu macam-macam pelik lah, tuan-tuan tengok. Yalah, dah 5-6 bulan. Jenis jenazah yang mati kat rumah dah 5 hari. Tapi itulah kan, jenazah ni, tuan-tuan, jenis-jenis tu memang susah lah. Yang baru ada satu jenazah, kita uruskan jenazah tu tak boleh dikapankan mengikut kapan kita tu. Maksud dia apa? Tak boleh lurus. Jenazah tu jadi macam ni, duduk dia melengkung. Susah ni, tuan-tuan ni. Kapan dia kena ikut jasad dia? Kapan? Jenazah tu macam ni, duduk dia melengkung lah. Dia kena kapan aku tu, ikut badan. Lepas tu nak kuburkan dia pun lagi susah, tuan. Kan boleh masuk lahat macam tu. Kita selalu orang surau masjid adab jenazah yang senang lah. Jenazah yang normal. Ni jenazah yang pelik-pelik ni. Melengkung lah dia. Yang baru ni kita tak boleh nak lekatkan tangan dia. Tangan dia macam ni. Dan macam robot, tuan-tuan, macam ni. Duduk dia. Mana kita baring tangan dia tegak ke tu. Jadi tuan-tuan, sebab itu bila menguruskan jenazah, bila kita tengok ada jenazah ni pertama sekali bila dia meninggal, kata ulama, kena sendi-sendi dia ni cepat-cepat kita sapukan minyak. Sebab kadang-kadang dia cepat mengeras benda tu. Macam beku lah, macam frozen dia, tak boleh silap, bila patah terus. Kita baru menghadapi jenazah-jenazah yang pelik-pelik ni sekarang ni. Kalau jenazah terbakar dan sebagainya, ni semua jenazah yang pegang, orang kata macam kutip daging lah. Ni kutip. Baru nak siram air, jatuh, tinggal tulang. Baru kita nak siram kepala, luruh kepala, rambut pula, habis. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena belajar betul-betul, mengaji betul-betul dalam menguruskan jenazah. Banyak perkara yang saya tengok pengurusan jenazah banyak hari ni yang tak kena lah. Jadi tuan-tuan, sebab itu Nabi ajar apa nak buat, apa ayat nak baca sebelum sewaktu menghadapi orang yang sakaratul maut. Tapi hari pun dah pukul 7, sebab saya pun ada satu kes ni, tuan-tuan, daripada SUKM nak hantar ke Rantau ni 9. Dia pula tak bagi tahu kan. Pagi-pagi buta dia bagi tahu saya, Ustaz, belakang rumah saya duduk.
duduk satu taman, saya lorong 5, dia lorong 3 satu taman. Dia tak bagi tahu saya kan. Dia pergi hospital dulu semua-semua, orang hospital bagi tahu, tuan duduk mana? Duduk taman ni. Bukan ada ustaz situ ngurus jenazah. Tak tahu ni ialah jenis tak pergi surau, jenis tak pergi masjid ni kadang-kadang susah juga kan. Pagi tadi ketuk rumah saya pagi bagi butong, ustaz, ni ustaz ngurus jenazah ke? Saya pun terkejut, mamai nak datang sini. Betul lah. Kenapa tuan? Dia kata ayah saya meninggal. Kat mana? Kat hospital. Saya dah pergi hospital lah. Hospital suruh jumpa ustaz. Kenapa? Nak nguruskan jenazah. Duduk belakang rumah saya. Betul-betul belakang rumah duduk. Dia pun tak kenal saya. Padahal saya duduk taman tu bertahun dah. Dia pun tak kenal. Saya pun tanya dia, tuan ni ke duduk sini ke? Duduk belakang ni. Mana belakang ni? Tuan tak kenal saya ke? Tak pernah nampak lah. Angguk kau. Kau pergi mana tanpa aku? Tadi saya dah tanya dia, lain kali tuan datang surau, datanglah. Sebelah surau pun datanglah. Bila dah macam ni, tuan tak tahu nak urus satu, pergi hospital. Ni yang kena pergi ni, nak hantar ke rantau lah. Sebab malam tadi ada 2 kes, satu ke Sungai Petani, lepas tu malam tadi pula hantar ke Jengkor. 2 kes malam tadi pun tak habis lagi. Penat ni tuan. Balik-balik malam tadi, pagi ni ada lagi satu pula dah. Berdekat betul orang meninggal. Saya malam tadi pun saya tanya, kenapa nak hantar Jengkor kan? Bumi sini je lah tuan, dah lewat ni. Tuan-tuan bayangkan dah pukul 1:30 pagi kan, nak hantar ke Jengkor. Saya kata, kenapa tak nak ke bumi sini ya? Dia kata, nak minta hantar Jengkor Ustaz. Saya pun, malaikat Jengkor okey ke? Dia pun tengok saya. Dia pandang. Tak, saya tanya dia, yang kau bersungguh nak hantar ke Jengkor tu, malaikat kat Jengkor okey ke? Sebab dia tak seganas KL ke kan. Kalau lembut okey lah. Kalau malaikat di Jengkor tanya pun tak banyak soalan. Habis-habis dia tanya bila sampai kan. Ini sama je, kau tanamlah kat mana pun, meninggal kat mana, tanamlah mana pun, itulah malaikat nak nanya orang. Kau tak dapat jawab, dirembat je lah kau, tu je. Tapi dah nak minta juga hantarlah. Saya kata, saya suruh budak saya kopi lah, aku dah keluar subuh semalam Sungai Petani pun saya tanya, kenapa nak tanam kat Sungai Petani, sini kubur masih banyak kosong. Tapi alasan orang kan biasalah, dia tu senang ahli waris nak datang tengok, tak ada mananya. Hidup ni pun tak pernah datang kan. Kita hidup ni tengah hidup ni kan, berapa ramai kaum kerabat kita datang tengok kita, anak-anak buah kita berapa ramai. Ni time hidup ni, time hidup. Saya kadang-kadang keliru tau. Time hidup pun tak pernah ziarah, tak kalah dah mati nak pergi ziarah. Entah. Tu saya tanya, ni si mati ni waktu hidup berapa ramai anak buah datang tengok? Tak ada. Dah ke bumi kat kubur pun datang tengok. Setiap minggu ngigau lah, mimpi. Hidup ni pun tak pernah telefon kan. Ramai anak buah kan, berapa kali telefon pak saudara, buat video call dengan pak saudara berapa kali. Pak Ngah apa khabar Pak Ngah, sihat? Lama tak jumpa Pak Ngah. Ada anak buah ramai dah tengok, tambah dah mati. Mimpi mengigau. Tak ada mananya. Tanam je lah kat sini. Kalau kau berasa ingat kat aku, kau hadiahlah Fatihah kat aku. Kalau kau berasa ingat kat aku, kau doakanlah aku. Dah, itu je lah. Kau tak ziarah pun tak apalah. Sibuk nak suruh ziarah. Kadang saya suka kan, bila saya ngurus jenazah, kalang kabut. Ustaz, sekarang jangan tutup muka dulu Ustaz. Kenapa? Kami nak cium dulu. Tanya, dulu waktu dia hidup cium nak? Kadang orang marah kat saya pasal mulut celupa kan. Saya kadang-kadang anak kan, anak kita tengah kapan ni, sibuk dengan kapan ni kan.
Dia duk cakap kita, Ustaz, kepala muka jangan tutup lah. Muka jangan tutup lah. Kenapa? Ramai nak cium ni. Siapa? Anak-anak buah. Saya tanya anak buah dia, hidup lu pernah cium tak dia? Hidup tak pernah lah Ustaz. Habis tu kenapa sekarang sibuk nak cium? Apa yang dirasanya sekarang ni? Dulu waktu hidup, kau cium bapak kau, adalah bapak tu rasa sikit kasih sayang anak tu. Ni dah mati, apa yang dirasanya? Marah orang kat aku kan. Saya tanya kat luar, Ustaz mana tu? Ustaz yang kata, apa punya ustaz lah, orang nak cium pun tak bagi. Bukan aku tak bagi, kau melambatkan aku. Patut aku dah tutup, kau sibuk nak cium. Lepas tu pesan dia tu, yang cium jangan kena air mata ya, jangan kena air mata. Aku yang ada kat situ geram aku tu. Lepas tu aku tanya dia, pasal apa tak boleh kena air mata? Betul, dia orang tak bagi kena, pasal apa? Dia terpedih si mayat tu. Angguk kau belajar mana? Tak boleh kena air mata lah, apalah. Kau pandai-pandai je kau. So itu bila saya nguruskan jenazah, mesti ahli waris geram tengok saya tu. Sebab saya suka tanya kan, kau sibuk nak cium, dulu hidup cium? Tak pernah. Patut hidup dulu kau cium bapak kau ni. Hidup dulu cium bapak saudara kau ni. Waktu hidup dulu, bukan sekarang. Sekarang aku nak kapankan dia, nak hantar ke kubur. Kadang-kadang orang marah kat saya pasal tu lah. Sebab ustaz ni semua tak kena. Bukan saya tak bagi, tapi cara tak betul kan. So itu saya ngurus jenazah. Kadang anak masa mengkapan, masa mandi haram tak nak tolong. Masa kita dah kapan nak cium, dia kelang kabut. Kita ajak dia, tuan anak mari tolong mandi jap. Tak apalah ustaz, mandikan lah. Saya tak boleh lah ustaz, saya pakai macam ni. Dia pakai smart kan. Betul. Masa nak cium kan, dia datang. Oh, cium boleh cium tak apa, baju tak kotor. Aku selimut dengan kekapan tu kata. Banyak ragam. Satu lah ini kan. Tapi itu sebab kalau saya ada, dia orang mesti tengok, mesti perhati ni orang tua ni, kalau dia karang mampus kita ni memang kena bahasa ni kan. Saya memang tuan, saya geram. Kadang nak naik van pun takut. Macam mana? Kita kata, tuan, van ni ada 2 seat untuk ahli waris. Siapa nak naik, hantar ke kubur. Tak apalah ustaz, saya naik kereta lah. Habis siapa nak teman ni? Tak apalah ustaz, kita jumpa kat kubur. Geram aku tengok ni kan. Kau bapak kau nak hantar ke kubur pun kau tak nak tolong teman sampai ke kubur ni. Kau baca Yasin ke apa? Tak nak. Naik van jenazah. Lepas tu tanya pula, kalau saya naik van ni kan, saya nak balik macam mana? Naiklah van ni balik, aku hantar. Tak apalah ustaz, saya bawa kereta lah. Kita punya panas hati tuan. Kau ni bapak engkau mati pun kau tak nak tolong teman Yang satu kes baru ni dekat Bandar Tun Razak lagi sedap. Dia nyuruh tunggu bapak dia kat surau, dia balik tidur. Dahsyat tak? Dia suruh ambil kat rumah dia. Ambil lah kat rumah dia. Lepas tu saya tanya, tuan, ni sekarang kalau dah mandi, letak kat surau ke? Letak kat surau. Habis siapa nak tunggu? Ustaz boleh tunggu tak? Aku disuruhnya. Tu saya tanya, bapak siapa ni? Bapak saya ke bapak tuan? Bapak saya lah. Habis kenapa tuan suruh saya tunggu? Sebab saya tak boleh tunggulah, saya kena balik rumah. Dia nak balik rumah tidur, dia suruhnya aku dengan geng-geng aku pergi tunggu. Banyak cantik muka kau. Lah kali tak jadi aku ambil. Aku cakap, nah, kalau tak nak tunggu, biar jenazah kat rumah, pagi besok saya urus. Ada kita nunggu. Sebab saya dah pernah kena 2-3 kali. Saya sampai tidur dalam van, dia tidur kat rumah. Tuan-tuan bayangkan, ada satu kes dekat Putrajaya tu, dia balik rumah tidur. Saya dengan kawan ni tidur dengan jenazah dalam van, duk nunggu sampai subuh. Dah subuh, Tok Imam datang. Dia tanya, dia ketuk van saya, ada jenazah ke? Ada. Dia orang tak bagi tahu pun. Orang mana? Orang sini lah. Duduk mana? Duduk atas. Mana dia? Tak tahu.
Subuh tu dia turun dengan kain melekat. Turun-turun, dia nanya saya, dah ada orang suruh datang belum? Nak je aku kapan dan dia tu. Bapak dia kita pula nak nunggu. Kan? Jadi tuan-tuan, hari pun dah 7 suku tuan-tuan. Cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu tuan-tuan. Dalam pengurusan jenazah ni tuan-tuan, kena cakap ke anak-anak kita hari ni. Macam mana kalau kita meninggal, macam mana dia nak buat? Pada dasarnya kita lah meninggal dulu pada anak kita tu kan. Kita pesan ke anak kita, jangan sampai besok dia tak tahu apa nak buat. Kan? Jadi tuan-tuan, cukup takat tu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrim bi taqwa min bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum tu tuan-tuan, siapa nak pergi umrah, ada package umrah ni. Umrah ziarah. Harga ekonomi tapi layanan VVIP 3 hari bulan 2. Percuma speed train. Tak ada percuma, semua bayar. Dia syarikat yang tulis percuma ni, dia tak ada mana percuma. Saya tanya owner syarikat ni, tuan beli train ke? Kenapa Ustaz? Dah boleh bagi percuma. Selalu yang boleh bagi percuma ni train dia kan, dah bayar, dah masuk dalam package. Cuma dia tulis percuma. Tapi kalau orang kampung tengok ni kan, meloncat orang kampung, percuma speed train. Tak ada, dah bayar. Package ni 8,990. Cuma dia ni ada bermalam di Jeddah semalam. Naik dari sini sampai Jeddah, kita tak terus buat umrah, kita tidur di Jeddah semalam. Pukul 10 pagi besok baru pergi Taif, ziarah Taif. Lepas tu makan nasi mandi, lepas tu baru miqat kat kena manazil, lepas tu baru balik umrah. Maknanya tak kena tawaf wada. Satu. Yang kedua, ada masa untuk rehat daripada 9 jam langkah berterbang. Sebelum buat apa-apa, ada rehat 1 hari di Jeddah. Besoknya barulah naik bas. Itu beza dia lah. Lepas tu dia dari Mekah ke Madinah naik train 3 jam. Dia tak naik bas. Tapi tak dapatlah tengok beruk tu lagi, kiri kanan tu kan. Lepas tu dia ni ada istimewa dia, 6 kali umrah percuma. Syarikat ni orang Shah Alam, tuan-tuan pun kenal kan. Kalau tuan-tuan biasa makan dekat restoran Taqwa ke tu, dekat Salam tu kan, 19 tu lah Haji Ismail tu. 6 kali umrah percuma ni bagus tuan-tuan. Maksud dia apa? 3 kali memang dia bawa lah. 3 kali tu ada pilihan. Kita nak buat, contoh, Ustaz, saya nak buat malam lah Ustaz, pukul 12 boleh tak pergi miqat? Pukul 12 malam kita pergi miqat, tak kena bayar, syarikat yang bayar. Ni bagus, jarang orang buat ni. Pergi hantar. Tapi sepanjang saya bawa daripada tahun 92 sampai hari ni, tak pernah orang buat 6 kali tu. Cuma ada 1 tahun tu saya bawa, ada satu keluarga daripada Segamat, dia buat 6 kali. Hari-hari dia buat. Sampai kan saya tanyalah dia, Cik ni satu keluarga hari-hari buat umrah. Dia kata, Ustaz, saya datang pun bukan selalu Ustaz. Dapat datang ni saya nak buat umrah lah, saya tak nak buat benda lain. Lepas tu dia tanya aku, dia kata, Ustaz tak buat ke? Aku pergi hantar je kan. Buat tak? Pergi hantar. Tanyanya, Ustaz tak buat ke Ustaz? Gagap aku. Kata apa aku nak jawab kan. Nasib baiklah bini dia backup aku. Bini dia kata apa? Ustaz tak payah tanyalah, dia selalu datang. Dalam hati aku memang selalu, tapi tak pernah buat. 6 kali tuan, hari-hari. Dia nak malam lah, dia nak pagi lah kan. Saya pergi hantar je lah. Hantar bawa balik. Agak dia tengok, Ustaz ni ngantar je, buat tidak. Ingat dia pun buat sama kan. Lepas tu dia tanya ni, Ustaz tak buat ke? Aku nak lepaskan diri. Bini pergi jawab. Bini kata, Ustaz tak payah tanya, dia selalu datang, bila-bila dia boleh buat. Dalam hati aku, betul lah kak, memang selalu, tapi tak pernah buat. Aku buat 2 kali je. Sekali pergi 2 kali. Tahun ni pergi buat untuk saya, buat badal untuk mak saya. Dah. Sekali lagi pergi besok, buat saya, buat badal untuk ayah saya. Itu je lah.
Mana pernah 6 kali, 3 pun tak cecah. Kan? Jadi tuan-tuan cukup takat tu. Wah, wari nak padam lampu. Wari jangan marah wari. Nak padam lampu. Okey, cukup takat tu. Siapa nak pergi boleh jumpalah pergi Jom Kembara. Cakap nama saya. Jom Kembara Travel Haji Ismail. Pakej dia 8,990. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakirin syakirin zibillah mu'akkirin bil taqwa jamil bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah boleh. Acu nak pergi mana?